Action. Okay, semua selamat datang ke Kaki Action Network. Kaki Action Network. Okay, hari ni nama aku Syahril. Aku salah seorang daripada cucu Aki lah. Kita hari ni nak cerita lah, sebab sebagai seorang yang suka melancong kan, aku memang daripada dulu zaman sekolah kita sentiasa tengok cerita Jepun kan, cerita kartun Jepun. Yalah, kita membesar tahun 80-an lah kan. So banyak benda yang berkaitan dengan Jepun ni orang Malaysia memang suka lah, termasuk aku kan. Jadi aku memang bercita-cita nak pergi Jepun. Jadi first time nak pergi Jepun ni, aku pertama kali pergi Jepun pada tahun 2013. Kita nak cerita first time lah, okay. First time pergi Jepun. Apa yang patut kita sediakan untuk first time pergi Jepun? Untuk pengetahuan semua, aku memang tak ada pengalaman langsung pergi Jepun sebelum tu. Jadi kita orang buat preparation dengan buat research lah. Of course lah, kita kena buat research sebab kita bukan ada duit sangat. So kita kena buat research daripada Malaysia. Kita buat research. Kita tengok hotel apa, mana-mana yang sesuai dengan kita. Kalau nak ikutkan mula-mula nak pergi Jepun ni memang susah. Disebabkan sebelum ni rakyat Malaysia memang kena menggunakan visa untuk pergi ke Jepun. Tapi untuk aku masa tu, kita orang memang dah prepare lah untuk bila nak apply visa sebagai pelancong nak pergi Jepun. Dia memerlukan orang Malaysia ni untuk kumpul ada certain amount dalam bank supaya diorang dapat pastikan yang kita mampu untuk pergi Jepun. Jadi aku pun dah prepare jugalah masa tu. Dah kumpul duit sikit untuk nak tunjukkan bukti supaya kita boleh apply untuk visa. Nak dijadikan cerita, pada tahun yang sama juga kita bertuah lah apabila kerajaan Jepun mengecualikan visa pada 2013 juga. Tak nak pergi. Kira satu bonus lah. Jadi dah tak perlu lagi lah nak buktikan kau ada duit di dalam bank ke, duit kau sikit ke, tak perlu li. Sebenarnya tahun 2013 ni merupakan tahun yang agak merudum bagi Jepun. Sebab 2011, hujung tahun 2011, Jepun dilanda tsunami yang agak besar. Sampai dia punya Disney Sea, Disneyland, Disney World tu semua memang kena tsunami lah. Jadi dalam masa 2012 sampai 2013, okay, dalam masa 2011 ke 2013 tu, Jepun memang agak merudum sebab tsunami. Jadi kita decide tu nak pergi tu adalah 2013. Memang dia dalam proses pemulihan. Memang orang Malaysia rasa memang takut lah nak pergi Jepun. Takut satu pasal tsunami, satu lagi pasal bahasa. Memang pada awal 2013 tu, itulah dengan perlukan visa, dengan diorang pun kena tsunami kan. Semua orang takut. Tapi aku dengan jiwa yang kental, aku dengan wife aku Yasmin, kita betul-betul nekat. Kita pergi juga. Tapi okey, bermulalah kisah waktu kita pergi. Kita pergi tu pada bulan November. November tu hujung tahun. Sebenarnya masa tu musim autumn. Autumn tu musim luruh. Musim luruh. Masa tu kita orang pergi tak fikir pun luruh ke tak je, dia nak sampai Jepun. Disebabkan itu baru beberapa bulan visa tak ada. Jadi kita orang rasa macam okey lah, at least kita dapat pergi waktu tu juga. Pada bulan 11, musim luruh yang dah hujung. Musim luruh yang nak masuk ke winter, kepada musim sejuk. Jadi apa yang kita orang pergi, kita orang just bawa baju-baju yang standard lah, macam baju-baju sweater biasa je kan. Kita pun tak tahu kan harga kat sana macam mana. Jadi kita bawa jugalah sweater-sweater yang agak besar lah, agak tebal kan, konon-konon takut sejuk kan. Tapi kita berjaya juga sampai. Okay, trip yang pertama ni kita orang pergi adalah lebih kurang 10 malam atau 11 hari lah, 11 hari 10 malam. Dengan tak ada informasi langsung yang kita dapat tahu kecuali daripada kita punya research. Kita cuba untuk beranikan diri.
Satu benda yang kita buat research sebelum pergi tu pasal JR Pass. Okay, nak cerita JR Pass ni, JR tu maksud dia Japan Railway. Japan Railway tu macam kita, macam KTM Berhad kan. Tapi dia Japan Railway. Dia ada buat JR Pass. Pass ni orang jarang tahu. Tapi mungkin jarang tahulah, kecuali orang-orang yang biasa travel di Jepun mungkin dia tahu. Specialnya JR Pass ni hanyalah untuk pelancong. Kalau kau student, kau tak boleh beli JR Pass kat sana. Kalau kau kerja di Jepun, kau tak boleh beli JR Pass kat sana. JR Pass hanya dijual di luar Jepun sahaja. Jadi JR Pass ni sangat penting kalau kau nak pergi Jepun. JR Pass dijual mengikut hari, iaitu 7 hari atau 14 hari ataupun 28 hari. Jadi JR Pass ni special, layanan special untuk pengunjung ke Jepun, untuk pelancong Apa yang special JR Pass ni? Apabila kau dekat sana, katakanlah kau beli untuk 7 hari, dalam masa 7 hari kau boleh naik apa-apa transport JR, Japan Railway official, apa bas ke, kereta api dia, even kereta api laju Shinkansen tu yang orang kata laju tu kan, memang best tu, memang kita boleh naik selama 7, kalau kau beli 7 hari, 7 hari lah kita boleh naik tanpa limit. Kau pergi patah balik ke, kau sesat ke patah balik ke, kau punya pasal. Kadang-kadang ada juga orang kata, kenapa beli JR Pass sebab macam mahal. Tapi sebenarnya siapa yang tak beli JR Pass untuk 7 hari, kalau kau berada sana 7 hari, kau adalah manusia yang rugi. Sebab transportation di Jepun agak mahal kalau kau nak bayar setiap hari untuk travel. Okey, kita itu JR Pass Kalau kita cerita pasal Jepun ni depend, bergantung. Sebab ada kalanya orang cakap, aku pergi Jepun, tapi kena faham Jepun tu dia besar. Ada orang cakap aku pergi Jepun, tapi sebenarnya bila kau tanya dia pergi Tokyo je. Tokyo itu sendiri, kalau aku bagi orang pergi Tokyo saja, kalau 10 hari pun sebenarnya nak round Tokyo tu banyak tempat yang tak sempat cover. Tapi kita cerita ni untuk kira boleh rasalah setiap tempat yang penting. Jepun ni ada, biasalah untuk first timer, untuk yang baru nak pergi Jepun, bagi aku ada 3 tempat menarik lah paling utama. 1, Tokyo. 2, Kyoto. 3 adalah Osaka. Kalau kau fikir dengar bunyi Tokyo ke Kyoto, bunyi macam nama lebih kurang, tapi jauh perjalanannya ibarat macam lebih kurang kalau kau pada Johor, macam kau nak pergi Kelantan kot, jauh lah. Jadi okey, kalau tanpa JR Pass, satu perjalanan daripada Tokyo ke Osaka, jika tidak menggunakan JR Pass, tiket dia berharga, ialah sekitar tahun 2013 ke atas, tiket dia berharga satu hala 600 lebih ringgit Malaysia ke atas. Kalau pergi balik dah lebih 1000 lebih, baru 2 hala untuk naik kereta api laju Shinkansen tu. Jadi itu sebab JR Pass tu sangat penting kalau kau nak pergi sana, nak rasa keindahan Jepun lah. Okey, ini cerita pengalaman aku setibanya di Jepun. Flight yang ada pergi Jepun waktu tu, kita sampai sana malam. Hai, kita dah sampai dah lepas custom, dah lepas immigration semua. So, tengok siapa yang welcome kita ke Tokyo. Miss Person Amanda. Miss Person Amanda. Ini first time lah, kita pun tak tahu, kita tak fikir macam mana Tokyo tu. Kita sampai malam lebih kurang pukul 11. Kita touchdown pukul 10 lebih. Jadi pukul 10 lebih ni, kita cuba mencari kenderaan yang sempat membawa kita pergi pekan Tokyo. Sebabnya kita turun tu adalah airport Haneda. Airport Haneda tu airport baru dekat Jepun lah, kiranya berbanding Narita. Dia ada 2 utama kat sana, Narita dan Haneda. So Haneda ni airport baru, dia paling dekat dengan pekan Tokyo. Itu pun kalau naik bas memakan masa dalam 45 minit lah lebih kurang.
Bila kita orang sampai malam, kita cubalah catch up bus. Kita dapatlah bus, naik bus. Tapi kita naik bus, kita sampai dekat pekan Tokyo tu dalam pukul 12 macam tu lah. Apabila sampai pukul 12, kita memang mencari-cari lah kan. Kita bukan tahu, kita macam tempat dah. Diorang pun pukul 12 pun semua banyak kenderaan tutup, bas pun dah stop apa semua. Kita turun dekat bus stand tepi jalan. Kita nak cari hotel kita dengan apa yang kita ada, sekadar apa, map dan nama hotel. Kita agak susah lah kan, kita tak tahu. Jadi malam tu dengan sejuk, kita rasa macam risau jugalah, tak dapat nak cari hotel. Jadi kita tak dapat nak cari hotel tu. Kita ada nampak orang tepi jalan. Kita minta tolong lah, kita bertanya. Masalah bahasa tu memang kita orang dah standby lah. Memandangkan Yasmin boleh juga memahami bahasa Jepun sikit-sikit, kita orang dah bersedia. Kalau dia cakap Jepun, at least kita faham jugalah. Jadi kita jumpa dengan orang tepi jalan. Kita tunjukkan kita punya peta dan hotel tu. Orang Jepun ni memang baik lah. Walaupun dia tak kenal kita, dia nampak kita dengan beg apa semua, dia explain dekat kita bahawasanya mengikut peta tu, kita nak pergi jalan shortcut untuk pergi hotel tu dah ditutup. Yelah, Jepun, Tokyo ni dia banyak jalan underground kan, lalu bawah stesen, bawah tanah. Tapi bila malam pukul 12 dia orang tutup. Jadi kita tak boleh nak seberang jalan tu dengan underground tunnel tu, kira dah tutup malam. Kita terpaksa lalu jalan yang jauh. Kita yang membantu kita orang pun sebenarnya kita bermula, aku nampak orang tu macam Melayu. Tapi bila aku tanya dia, seorang perempuan lah, dia kata rupa-rupanya dia adalah orang Brazil mix dengan Jepun kan. Orang Brazil yang mix Jepun, dia boleh cakap English dengan bagus. Aku ingat kau orang Malaysia ke kan. Dia kata oh tak, dia orang Brazil. So dia bantu. Bila kita nampak kita orang borak berdua tu, datang lagi orang lain yang sama-sama nak bantu. Dia memang baik lah. Kita orang tak sangka dalam tengah malam ada orang nak bantu. What happened? Kami baru sampai Kyokuro station. Now we don't have any idea where we are. So trying to get this missing here to help us. Oh, it's okay, don't worry. Don't worry, darling. 丸一どこ？丸一宅来たよね。丸いですか？丸い。今南口に来てるので逆側ですね。今ここが南口なので。Jadi dekat bila malam banyaklah kita nampak pekerja-pekerja maintenance yang tengah menguruskan, tak tahu ada orang buat wiring kat tepi bangunan ke apa kan. Diorang pun datang. Dia cakap Jepun je, yang kecuali yang perempuan Brazil tu cakap orang putih lah, cakap English. Dia kata dia tolong telefon hotel. Dia dah telefon hotel kita orang masa tu, nama dia namanya Sakura Hotel. Okey, pada malam tu orang yang buat maintenance tu pun bertanya lah kan kenapa apa semua. Tapi yang budak orang Brazil perempuan ni, dia explain lah, dia explain kita ni kita malam-malam nak pergi ni. Dia orang memang sangat membantu. Dia telefonkan hotel tu. Hotel memang dah cakap. Hotel telefon, hotel kata dia boleh ambil kita orang kat situ. Tapi disebabkan dia orang ni adalah bangsa yang baik kan. Orang Jepun ni memang dia baik, nak cuba tolong orang. Dia offer untuk hantar kita orang. Tapi masalahnya dia cuba hantar kita orang, dia cuma ada lori kecil je. Lori kecil yang kepala kecil tu kan, kalau muat duduk depan tu pun boleh masuk 3 orang je. Masalahnya dia ada kawan dia kat tepi jalan. Jadi yang cakap English ni cakap dengan kita orang, kalau dia offer, dia suruh ikut je. Suruh orang tu nak hantar. Dia cakap dengan kita orang, dia nasihat kita orang supaya ikut je sebab orang tu nak hantarkan. Walaupun hotel kata nak ambil. Kita orang pun risau lah. Tapi tiba-tiba dia dah angkat beg kita orang, dia dah letak belakang lori kecil dia.
Dengan cakap Jepun ni, dia kata dia ajak dia nak hantar kita orang. Kita orang pun risau juga kan. Kita orang tanya, so macam mana kawan kau yang tengah buat kerja ni? Dia kata tak apa, biar tinggalkan kawan dia kat situ. Kita orang rasa macam salah lah. Tapi disebabkan dia dah masukkan beg kat lori kecil dia tu, kita orang pun masuk ke dalam lori kecil tu. Susun lah bertiga, kepala lori kecil je kan. Okey, jadi itulah bantuan gadis Brazil tu. Sampai situ je lah cakap English. Dia dalam lori kecil tu. Yang bawa lori tu, dia bernak borak dengan kita, tapi dia cakap Jepun je. Bila cakap Jepun, kita faham lah. Dia tanya nama, kita cakap lah nama kita kan. Tapi bahasa tu kan, kadang-kadang bahasa tu universal. Kita boleh faham apa dia cakap. Tapi kalau kita cakap English, mungkin dia faham, tapi dia akan reply kita cakap Jepun. Yang aku ingat, hotel tu dekat je. Rupanya mengikut naik lori dia tu pun dalam setengah jam juga. Dia terpaksa lalu jalan jauh disebabkan shortcut tengah malam dah tutup. Dia hantar kita orang sampailah depan hotel. Sampai depan hotel, siap turunkan beg kita orang. Rasa macam serba salah lah. Legend tak? Okay. Legend. Cakap lah. Naik lori. Very helpful Japanese. Tolong kita melalui. So very grateful. Nak nangis. Tapi mengikut yang sebelum tu, kita orang adalah juga buat research. Jepun ni, jika dia tolong kau kena terima dia punya pertolongan. Sebab dia orang adalah bangsa yang penuh dengan honor apa? Penuh dengan maruah. Penuh dengan maruah. Jadi apabila dia nak tolong kau jangan sesekali nak bayar upah atau bayar tip. Jangan. Itu akan menjadikan kau seorang yang apa? Seorang yang kurang ajar lah. Jadi nasihat yang gadis Brazil sebelum tu pun dia pesan kita orang, tak apa kalau dia orang ni nak hantar, ikut je. Jadi kita orang ikut sampai mana, kita orang hanya boleh cakap terima kasih. So malam tu kita sampailah hotel. Nama hotel tu Hotel Sakura. Lokasi dia dekat Ikebukuro. Okay, itu pasal hotel Pasal hotel Ikebukuro. Hotel Ikebukuro ni namanya Hotel Sakura. Kita orang mula-mula masa buat research kat Malaysia, kita dicadangkan hotel tu oleh seorang teman lah yang memang biasa travel. Dia kata Hotel Sakura ni berdekatan dengan Ikebukuro. Ikebukuro tu salah satu, dia tempat, kalau dekat Tokyo ni dia agak jauh sikit lah. Mungkin macam daripada Pekan KL pergi Petaling Jaya lah. So kawasan tu mungkin murah sikit lah. Tapi stesen Ikebukuro tu berdekatan dengan Hotel Sakura tu. Maksudnya walking distance lebih kurang 5 minit ke 10 minit. 5 minit ke 10 minit boleh lah sampai stesen kereta api Okay. Dalam kita orang kat sana, yelah first time kan, kita orang berada di Jepun selama 10 malam. Kita hanya satu hotel saja, iaitu Hotel Sakura di Ikebukuro. Sebab tak tahu kan, kita memang duduk hotel tu sahaja. Tapi Hotel Sakura ni memang boleh lah agak selesa. Bilik semua ada bilik air sendiri. So tak payah share lah. Sebabnya pengalaman orang kalau kata nak pergi Jepun ni secara santai, diorang nak tidur hotel backpackers lah, share toilet lah. Tak. Kita memang Hotel Sakura ni hotel yang betul, yang memang ada katil untuk 2 orang, ada semua, ada TV komplit kan. Jadi kita memang duduk hotel tu sepanjang kita berpercutian. Okay. So nak cerita apa? Okay. Apabila dekat daripada tahun Tokyo ni, kita orang memang plan untuk yang kita orang tahu. Yalah, sebelum tu kita buat research.
daripada Ikebukuro Station, kalau kita naik train, okey, sebelum kita naik train tu, kita kan tadi dah cerita pasal JR Pass. JR Pass ni kita beli di Malaysia. Jadi JR Pass ni kita kena tukarkan dengan pass yang sebenar. Kita aktifkan lah. Dia akan bagi satu pass. Menggunakan pass tu untuk kita travel kat sana. Jadi kat sana, daripada Ikebukuro tu kita memang kena pergilah stesen yang besar. Contohnya stesen besar Ueno Station dengan Tokyo Station. Jadi kat situ stesen Shinkansen. Jadi apabila kita dah ada JR Pass ni, okey, kelebihan JR Pass untuk kita, JR Pass ni dia akan, kita hanya tunjuk je kat dia. Dia akan biarkan kita melalui pintu, biasanya pintu yang orang cacat tu lah. Kalau kau ada bawa beg besar pun dia boleh kasih lalu, dia akan bagi kau lalu situ je. Kau tak payahlah lalu tempat lalu orang masuk pass touch kan, nak kena beratur-beratur, tak ada. Dia special untuk turis. Kat situ kita boleh pergi, yalah, sekitar daripada Ikebukuro Station kita kena pergi Ueno ataupun Tokyo Station. Daripada stesen besar-besar ni barulah boleh kita naik kereta api laju Shinkansen tu. Okey. Antara tempat yang first kita orang, antara tempat yang awal kita orang pergi, okey, tempat yang jauh kita pergi adalah Kyoto. Kyoto, macam mana keadaan di Kyoto? Daripada Kyoto, perjalanan daripada Kyoto menaiki Shinkansen adalah lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 2 jam setengah ke 3 jam lah naik Shinkansen, kereta api laju. Memang jaraknya memang jauh. Apa ada pada Kyoto? Okey, kita cerita ya, apa yang menarik pasal Kyoto. Kyoto ni kalau nak tahu, Jepun ni dulu zaman perang, hampir semua bandar dia memang pernah kena bom. Kalau kau nak tengok bangunan yang asal dan cantik yang tak kena bom, Kyoto adalah pekannya. Pekan yang tak pernah kena bom adalah Kyoto. Jadi kau boleh tengok, kalau dia punya temple tu, kayu tu, dia punya tu, itu memang asal daripada ratus-ratus tahun dulu. Contoh kau nak pergi rumah ninja pun, macam-macam ada kat situ. Yang asal dekat Kyoto. Sampai kita orang pergi temple tepi gunung semua kan, itu memang asal. Architecture tu, kalau siapa yang suka dengan architecture lama kan, building-building, korang akan rasa kagum lah. Kagum. Kita takkan jumpa benda tu dekat negara kita. Itu kat Kyoto. Kita pergi Kyoto tu sebab Kyoto tu cantik bandar dia. Dia tak ada bangunan-bangunan besar macam Tokyo. Dia ada bangunan lama. So sistem kereta api dia pun terhad lah. Kita orang dekat situ, kita orang banyak ronda-ronda situ, naik bas dan juga naik basikal sebenarnya.
Hari pertama kita orang pergi, sebenarnya kita jalan-jalan situ kita rasa tak cukup. Kita rasa tak cukup hari. Kita orang rasa macam terlalu seronok, jadi kita pun dah jalan-jalan satu hari, kita balik Tokyo. Sebab hotel kita tadi, aku memang dah book semua percutian kita orang dekat Tokyo saja. Daripada kita balik, dah balik, kita try book lagi hari lain. Kita cari lepas 2-3 hari kemudian, kita pergi lagi Kyoto sekali lagi. Dekat Kyoto, second time kita pergi, kita memang dah set, kita nak round Kyoto naik basikal. Okay, kenapa naik basikal? Sebab aku rasa kalau naik kenderaan lain macam susah. Naik bas kena tunggu bas apa semua, naik train dia orang kurang. Jadi naik basikal, kita boleh sewa basikal. Jadi bila sewa basikal, masa second day lah, mungkin selang sehari lebih kurang, kita orang naik basikal mengelilingi Kyoto. Kita pergi dekat istana-istana lama dia. Sebab depan dia orang tu ada parking basikal. So selamat dah. Yang aku ingat, kita orang dapat GPS, tapi macam biasalah Jepun kan, GPS dia pun tulisan Jepun. So macam tak function lah. Aku banyak guna handphone aku lah. Kita roaming, so gunalah GPS kita. Tapi itulah satu hari punya naik basikal semua. Sampai petang macam lepas maghrib tu, kita pun balik Tokyo balik. Yang aku ingat lah pasal harga sewa basikal masa tu lebih kurang satu hari tu dalam RM25 Malaysia lah kan. Lebih kurang RM25 Malaysia untuk sewa basikal. So kita orang enjoy lah kawasan tu. Okay, itu kita pasal tempat menarik berhampiran Kyoto lah. Benda paling famous lah dekat Kyoto, semua orang pun tahu, nama tempat tu Arashiyama. Arashiyama ni apa yang special di situ? Bamboo forest, iaitu hutan bambu, bambu buluh, tempat buluh lah, hutan buluh. Waktu kita orang pergi tu, ialah masa tu kita cakap waktu musim luruh kan. Memang cantik lah, dia warna coklat-coklat, merah-merah kan. Udaranya nyaman, memang best. Kita orang daripada Kyoto Station, kita kena ambil satu train. Train tu akan berhenti di Arashiyama. Nama tempat tu Arashiyama. Daripada stesen Arashiyama, kita jalan kaki je pergi bamboo forest tu. Memang jalan kaki, lalu pekan tradisional dia lah, rumah-rumah lama kan. Pekan rumah-rumah kecil tu, jalan pergi kat situ. Kat situ pun kawasan sekitar tu ada banyak tempat menarik juga. Tapi yang paling penting itulah hutan buluh tu. Kalau siapa yang tak pergi, kalau dah sampai situ tak pergi, rugilah. Selain daripada bamboo forest tu, yang paling famous kat situ sebenarnya namanya Sagano Scenic Train, iaitu kereta api pemandangan lah, pemandangan. Tapi memang cantik. Daripada kau turun je stesen Arashiyama, kau kena beli tiket kat situ. Kita akan naik kereta api tradisional. Kereta api tradisional, tapi dia punya tepi semua ada gelas, kaca, ada yang open. Kita boleh nampak perjalanan tu melalui gunung-gunung dan juga sungai-sungai. Dan masa time autumn memang sangat cantik, dengan keadaan dia merah, daun-daun semua memang cantik. Cuaca memang superb lah. Jadi waktu kita naik kereta api tu, aku ingat lah waktu tu kita orang, dia akan stop beberapa stesen juga. Terpulang kalau kau nak turun ke, tak nak turun ke kan. Tapi kita orang tak turun, kita enjoy dia punya pemandangan sampai penghujung, dan kita pun dia akan patah balik. Tapi dalam perjalanan lalu gunung tu, kita orang nampak banyak sungai-sungai yang cantik. Dan yang paling menarik sekali, aku nampak orang tengah mendayung sampan. Yalah, pelancong duduk kat sampan dan ada yang tukang dayung dengan kayu. Masa tu kita orang memang fikir, oh, satu hari nanti aku nak naik tu. Jadi sebab kita kekangan waktu, kita tak dapat lama sangat. So memang waktu first time aku tak naik kita naik kereta api tu saja, tapi kita orang tak dapat nak naik sampan tu. Tapi memang time tu, start hari tu memang aku bercita-cita satu hari aku dah nekat akan naik sampan tu.
Tapi memang akan next episode kita akan cerita tentang aku naik Samantola juga. Okey, macam biasa dah kita jalan-jalan semua, kita pun baliklah ke Tokyo juga. Begitulah kalau kita kat sana. Bila aku duduk dekat Tokyo saja, kita pergi, kita balik. Kita pergi, kita balik. Memang kalau tak logik lah kalau kita dekat Malaysia nak buat macam tu. Sebabnya jauhnya tu memang jauh. Takkanlah kau daripada Johor nak pergi Kelantan, lepas tu balik hari kan. Tak mungkin. Tapi disebabkan ada Shinkansen tu, memang boleh lah. Tapi disebabkan kita tak tahu. Kalau tahu tu, time tu aku pun nak juga duduk dekat Kyoto. Itu first time. Tapi itulah yang aku buat. Itu antara yang menarik. Lagi apa yang menarik, kita pergi first time. Okay. First time kita pergi Disney Resort Tokyo. Seperti semua orang tahu, dekat Jepun ada Disney Resort. Tapi dekat Jepun special. Satu-satunya tempat dalam dunia yang ada Disney Sea. Kenapa dia Disney Sea? Sebab dia tepi laut dan dia bertemakan lautan. Memang special kan. Ada beberapa Disneyland yang aku pernah pergi, tapi Disney Sea memang unik. Nama pun Disney Sea. Disney Sea ini memang ada satu je kat dalam dunia, iaitu dekat Tokyo. Disney Sea dia bersebelahan dengan Disney Resort. Seluruh tempat tu dinamakan Disney Resort, tapi dia ada dua pecahan. Satu Disney Sea, satu Disneyland. Terpulang kau nak pergi yang mana. Tapi disebabkan Disney Sea tu sangat special, so kita orang buat decision untuk first time kita pergi situ. Okay, macam tadi aku lupa nak cakap, sebenarnya tiket untuk Disney Sea ke Disney Resort kita orang pun beli sebelum pergi. Kita beli di Malaysia. Sebabnya kalau kita beli dekat Malaysia, biasanya kadang-kadang ada promotion. Dan kalau kita beli awal, benda tu tetap dan open tiket. Maksudnya kita beli kat Malaysia, sampai sana kita boleh pergi bila-bila pun pada waktu itu ya. Sebenarnya tiket yang open tiket tu dia dah tak valid. Sekarang ni terpaksa bagi date. Pada aku bercerita ni pada tahun 2021, memang tiket Disneyland, Disney Sea, kena faham, dia dah tak open tiket. Maksudnya bila kau beli, dia memang siap date kan? Siap date. Jadi agak susah sikit lah kita nak decide hari kan yang sesuai. Tapi masa tu memang open tiket, kita memang senang nak pergi. Okay, untuk pergi ke Disney Sea, daripada town Tokyo nak pergi Disney Sea, dia jarak dia lebih kurang setengah jam ke 45 minit lah daripada town Tokyo. Dia agak jauh sikit sebab dia tepi laut sebenarnya. Jadi dekat situ pun ada, dekat Disney Sea tu dia ada dia punya train sendiri, Disney train tu. Kita naik train tu juga, naik train yang berbentuk Mickey Mouse lah, ada gambar. Maksudnya kita naik train tu juga, sama ada kau nak turun dekat Disney, kalau kau dapat tiket tu kau nak Disney World ke ataupun pergi Disney Sea. So apa yang ada dalam Disney Sea yang aku boleh cerita. Disney Sea ni aku boleh sebab aku dah pergi dua-dua tempat tu. Tapi yang Disney Sea yang aku boleh cerita, Disney Sea lebih sesuai untuk ahli keluarga yang nak bawa anak-anak lah. Sebab tempat dia lebih santai, pemandangannya lebih cantik, nampak ada kapal laut. Dia banyak berlandaskan laut lah kan, nama pun Disney Sea. Apa yang special tentang Disney Sea berbanding Disneyland lainnya? Biasanya Disneyland, biasalah kita nampak istana tu kan.
Tapi kat Disney Sea dia ada sea, dia ada tasik yang besar, dan paling special dia ada pertunjukan di atas air. Kalau biasa setiap Disneyland dalam dunia ni setiap malam dia orang ada pertunjukan bunga api dekat dia punya istana tu. Tapi sebab dia Disney Sea, dia dekat atas laut. Itu adalah pemandangan animatronic dan juga pyroteknik, apa-apa je lah yang sangat canggih dalam hidup aku. Aku pernah tengok. Tapi macam biasa Jepun dia tetap dengan cara dia. Parade tu memang berbahasa Jepun, Mickey Mouse bahasa Jepun dan semua dia. Tapi memang menarik walaupun kita tak faham. Tapi dia punya kecanggihan tu dengan laser punya show dekat atas tasik tu sangat dahsyat. Memang aku tak pernah tengok tu. Dia cuma kalau di sini dia punya main attraction dia ada tasik, lepas tu dia ada gunung berapi. Itu yang special. Tak sama macam Disneyland di main attraction dia ada itulah bangunan istana itulah. Itu Disney Sea. Setiap malam juga Disney Sea pun ada pertunjukan bunga api, mercona bunga api. Memang sebenarnya orang biasa kan, kalau aku tengok diorang berpendapat Disney ni cerita kartun. Diorang akan cakap kenapalah pergi Disneyland. Tapi aku cakap terus terang, bukan seperti yang kau sangka. Bukan semata-mata kartun. Kalau pergi Disneyland ke Disney Sea ni, seni banner dia cantik. Apa yang kau tengok dalam kartun tu, itu yang diorang buat. Macam mana diorang buat bangunan tu, macam itu dia buat. Jadi Disneyland atau Disney Sea, kalau siapa nak pergi Jepun, rugilah tak pergi. Mesti kena pergi sekali. Itu kisah menarik dekat Disney Sea. Seterusnya kita cerita yang seingat aku kita pergi kat sana, kita ikon Jepun lah. Ikon Jepun adalah Gunung Fuji. Aku berpeluang juga masa first time kita orang pergi Gunung Fuji. Gunung Fuji ni dia banyak stesen. Contohnya Kawaguchiko, Gotemba, itu tempat yang paling famous lah. Dia ada beberapa lagi stesen. Kawaguchiko, namanya Kawaguchiko. Yang kita orang pergi Kawaguchiko Lake tu, dia sebenarnya Kawaguchiko tu dia satu tasik di bawah, salah satu tasik di bawah kaki Gunung Fuji. Kawaguchiko adalah kawasan yang paling sesuai untuk dapatkan view Gunung Fuji. Kalau suka ambil gambar untuk dapatkan full Gunung Fuji lah shape. Sebenarnya dia agak jadi di kaki gunung. Apa yang kita boleh buat, macam mana nak kita pergi Gunung Fuji? Apa yang aku boleh cerita, Gunung Fuji ni terletak dalam masih lagi Tokyo, tapi
perjalanan pergi Gunung Fuji ni memakan masa daripada Town Tokyo lebih kurang 45 minit, sejam, lebih kurang macam tu lah, sejam daripada Town Tokyo. So kepada yang pakai siapa yang ada JR Pass, still boleh pakai JR Pass untuk beberapa route. Yang pertama lah, maksudnya naik Shinkansen untuk sampai satu stesen. Dan Jepun ni dia setiap daerah dia mempunyai train dia sendiri, local train. Dekat Fuji dia ada local train dia, dinamakan Fuji Line. So kita kena sampai stesen yang kena tukar dengan Fuji Line. Jadi naik Fuji Line tu. Fuji Line tak boleh pakai, memang biasanya local train tak boleh pakai JR Pass. Dia tak termasuk dalam JR. Dia local train lah, dia daerah sendiri. So kita kena beli tiket. Lebih kurang berapa tiket dia? Okay, maaf lah, tiket dia tak berapa ingat. Kau ingat tak? Tak ingat. Okay, itu tak payah masuk nanti kau cut. Kita kena beli tiket dari dekat stesen. Kita naik Fuji Line. Daripada stesen Fuji tu ada beberapa stesen, sehinggalah kita boleh turun. Kita sampai ke stesen Kawaguchi. Dekat situlah kita boleh turun Kawaguchi. Okey, apa yang kita nampak daripada perjalanan start daripada Fuji Line, mula-mula stesen sampai ke Kawaguchi tu, ada beberapa stesen. Kita akan nampak pemandangan yang cantik, lalu taun-taun kecil, kawasan-kawasan kebun. Dan dalam perjalanan tu kita akan lalui satu tempat pelancongan, taman tema dinamakan Fuji Q Highland. Dekat Fuji Q Highland tu, itu adalah tempat taman tema yang banyak roller coaster. Siapa yang tarik roller coaster boleh singgah untuk test dekat Fuji Q Highland. Dekat situ pun ada beberapa roller coaster yang ada rekod dunia. Tapi aku tak ingat lah paling tinggi ke, paling panjang ke, tak ingat. Tapi memang ada. Itu memang town untuk main. Itu perjalanan kita naik Fuji Line tu lah. Fuji Line tu kau boleh turun situ untuk kau main situ. Ataupun kalau memang tak minat tu, kita memang tak payah turun, kita tunggu naik train tu sampai ke stesen Kawaguchi ko. Bila sampai kawasan Kawaguchi punya stesen, kita kena turun situ. Dekat situ kita ada cara. Salah satu caranya, cara pertama, masa tu kita tak berapa tahu kawasan tu, aku terpaksa beli pas satu hari naik bas. Jadi pas satu hari tu, bas tu boleh ronda kawasan tu sampai ke beberapa stesen kat dalam Kawaguchi punya area tu. Engkau boleh turun. Kalau engkau nak, engkau boleh naik dekat mana-mana yang kau perlukan. Naik bas tu, dengan syarat engkau dah beli tiket satu hari tu lah. Macam aku masa tu, kita orang sampai situ, kita sampai ke Tasik tu lah, Tasik Kawaguchi Lake tu. Apa yang ada kat Tasik tu? Kat Tasik tu dia ada naik boat, naik ferry lah. Naik ferry kat situ. Kat situ ada dua benda yang menarik dekat Tasik tu. Satu, pemandangan yang indah. Lagi-lagi kalau kau pergi waktu autumn, segalanya memang cantik. Kau pandang sana cantik, pandang sana. Tapi itulah, pada waktu tu, kalau aku naik bas tu straight lagi ke atas, aku hanya stop dekat stesen Kawaguchi Lake, iaitu ada Tasik tu. Kalau kita terus lagi atas, masa tu pada bulan 11 hujung, yang kita orang diberitahu kalau hujung lagi stesen, naik stesen, memang ada snow lah. Tapi kita orang punya misi masa tu memang nak pergi Kawaguchi Lake tu. Dekat situ ada ferry, dan ferry tu kita boleh naik. Jadi ferry tu akan bawa kita lebih kurang mengelilingi Tasik dengan view yang cantik. Kau akan nampak Fuji. Dan selain daripada Fuji, apa yang kita nampak tu, Gunung Fuji kita nampak tu, Tasik tu memang cantik. Dan berhadapan dengan Tasik tu ada satu bukit. Nama bukit tu, apa nama bukit tu? Kaci-kaci ke? Kalau tak silap namanya Kaci-kaci. Bukit, atas bukit tu ada macam taman. Yalah, taman apa?
Tempat orang lepak-lepak. Yelah, kira macam ekor pelancongan lah, tempat orang lepak, tengok view. Jadi kita orang apabila jalan-jalan situ kan, kita boleh naik ferry. Ferry tu semua jalan-jalan dekat dalam tasik tu. So kita berhenti kat situ stesen. Lepas tu benda yang kedua kita boleh buat adalah naik bukit berhadapan dengan tu. Adalah nama bukit tu Kaci-Kaci tak silap. Sebabnya dia ada cable car. Nama cable car tu Kaci-Kaci Rockway. Kaci-Kaci Rockway tu pun tiket nak beli. Masa tu beli tiket tu dia ada dua choice. Sama ada kau beli satu tiket untuk naik cable car ataupun satu tiket naik ferry tu, ataupun kau boleh beli tiket combo. Jadi dia murah sikit lah. Berapa harga dia memang berubah setiap masa. So memang, tapi masa first time pergi, kita orang hanya naik ferry tu je. So memang enjoy lah. Pemandangan memang cantik. Dekat situ kita punya cerita tentang Kawaguchi Lake tu. Tapi apabila kita nak balik, kita dapat rasa yang Tasik tu dengan stesen Kawaguchi tu tak jauh. Aku rasa kita mampu jalan kaki. Jadi masa balik tu memang kita orang jalan kaki lah. Memang menarik. Kita yang aku ingat masa tu kita jalan kaki. Kita jalan kaki, lalu rumah-rumah kecil, lalu rumah-rumah orang, lalu rumah-rumah Jepun tu kan, kedai-kedai lama. Aku pun ada masuk kedai lama lah, kedai lama. Orang Jepun ni kan, dia memang betul-betul Asia lah. Sebabnya kedai yang kita masuk tu, aku ingat aku kena buka slipper kan, memang kena buka slipper. Jadi kita masuk tu, carilah kedai-kedai lama, memang seronok lah. Jadi kedai-kedai lama ni, diorang jual benda pun biasanya kau boleh minta kurang. Jadi benda-benda, kalau orang Malaysia cakap rare lah. Kalau macam benda tu, masa tu aku ingat aku beli satu figure Ultraman. Sebenarnya figure tu masa tu baru keluar, brand Bandai. Masa tu kat Malaysia, benda tu harga 200 macam tu lah. Tapi aku beli kat situ lebih kurang RM120 je. So aku belilah. Aku beli, semua kita orang pun sampai ke stesen. Macam biasalah, kita pun balik ke Tokyo balik. Macam biasa kita. Tapi memang kalau pergi masa autumn ni, sebab dia dah dekat dengan winter. Kalau nak tahu, biasanya kalau dekat dengan winter tu, itu adalah waktu paling sejuk apabila malam. Pengalaman aku masa malam, kita orang nak balik ke pekan Tokyo daripada Fuji tu, kita orang memang malam. Memang sejuk gila. Tapi okey lah, alhamdulillah aku okey je lah kan. Memang sejuk tu, bila angin tiup tu memang kau sejuk lah. Sejuk, yelah macam aku, sejuk ni memang sebelum ni aku dengar orang cakap sejuk, paling sejuk adalah sejuk sebelum turun snow. Masa tu belum snow. Ada snow tempat, tapi masa tu dah nak masuk winter, memang sejuk. Okay lah, macam biasa kita survive kita return balik kat hotel dekat Ikebukuro. Itu hal kita masa pergi Fuji. Ada balance beberapa hari, kita orang habiskan masa kita dekat Tokyo. Dekat Tokyo ni, apabila kau ada JR Pass, kita boleh naik satu rangkaian kereta api dipanggil looping train. Train tu, kalau kau naik, dia akan bulat je. Maksudnya kalau kau tak turun pun, dia akan pusing semua melalui tempat-tempat penting kat dalam Tokyo. Nama line tu, nama track tu namanya Yamanote Line. Dia garisan warna hijau. Pergi Jepun ni, sebenarnya walaupun ada masalah bahasa, tapi diorang sangat bagus. Sebab kau boleh tengok color je. Contoh kalau tu aku cakap Yamanote Line tu hijau. Kalau kau nak pusing kawasan-kawasan penting kat Tokyo ni, naik Yamanote Line cukup. Kau boleh pergi Ueno, Tokyo Station, Ikebukuro, Shinjuku, lagi apa yang famous, Ueno kan, Shinjuku, Shibuya, tempat orang melintas ramai-ramai tu. Itu adalah kawasan lintasan terbesar di dunia sebenarnya. Shibuya Crossing namanya. Itu semua kau boleh naik hanya dengan Yamanote Line. Kita boleh capai tempat-tempat tu. Itu
tips aku lah untuk kalau kau nak jalan Tokyo, ada JR Pass. Itu pentingnya JR Pass. So kita dah jalan-jalan Tokyo. Dekat Tokyo ni tempat-tempat yang penting dan wajib biasanya orang pergi. Paling penting adalah Asakusa lah. Asakusa ni tempat penting. Dekat situ yang macam kalau kat KL ni macam pergi Central Market lah. Kalau orang luar pergi Petaling Street, situ banyak lah. Dan peniaga situ pun dia tengok kau Melayu, dia orang pun boleh cakap Melayu lah kan. Itu Asakusa lah. Kau akan jumpa banyak ramai orang Melayu kat situ sebenarnya, kat Asakusa tu kan. So lebih kurang Asakusa lagi aku dah okey. Kalau kau adalah seorang peminat anime, kartun, tempat dekat Tokyo yang paling penting lah, paling penting adalah Akihabara. Akihabara ni kau boleh jumpa segala benda yang kau nak. Dia sebenarnya bandar elektrik, dia orang panggil electric town. Tapi barang collectible item ni lebih banyak lah, maksudnya daripada elektrik ni. Yalah, macam kau suka beli mainan ke apa kan, itu memang syurga lah, syurga pada peminat mainan. Orang besar ke, budak kecil ke, itu memang syurga. Tapi okey, kalau dekat situ kan, macam aku, kita jalan. Yalah, waktu ini kita cerita pengalaman yang first time ini episod pertama lah kalau aku cerita ni. Waktu itu Tokyo hanya ada 6% GST dia. Jadi GST dia 6%. Tapi apa yang kita dapat 6% dekat sana sebenarnya, dia tak apabila kau beli barang kat sana, waktu tu memang kalau kau convertkan duit Malaysia, dia still murah. Contoh kalau kau beli handbag ke, kau beli orang suka beli jam kan, jam Casio ke, dia memang murah lah. Branded memang murah. Sebabnya Jepun ni barang-barang dia, kualiti dia tinggi. Dan dia menjaga kualiti barangan dia tinggi. Kau hampir mustahil untuk mencari barang tidak original kat sana. Memang barang made in China kebanyakan, tetapi semuanya original lah. Kalau even barang-barang beg wanita ke kan, Coach ke apa semua kan, kau masih boleh beli murah di Tokyo berbanding di Malaysia. Tapi kena pandai lah kan, kena tahu. So banyak benda lagi kalau kat Tokyo ni kau boleh jalan-jalan lah. Untuk ini kalau masa trip aku tu, apa lagi special aku pergi. Okey, kebetulan 2013 tu aku dapat pergi Global World Champion Gundam yang robot tu. Tapi Global World Champion je. So memang banyak wakil Malaysia, wakil seluruh dunia, termasuk Malaysia, Indonesia. Tapi sebenarnya ini pun masa tu aku info yang terbaru lah aku dapat. Rupanya aku ada kawan, masa tu aku kenal kawan seorang budak Jakarta sana. Aku waktu 2013 tu aku tidak di dalam arena Gundam lah. Tapi yang aku terkejut bila dia orang cerita sebenarnya Malaysia antara top in the world, Malaysia dengan Indonesia. Sebab memang Malaysia punya budak memang ada menang 1-2 kali dalam Global Champion buat Gundam. So aku pergi masa tu rasa macam surprise lah. Aku rasa event tu besar, walaupun dia hanyalah robot mainan, orang panggil robot mainan lah, tapi kalau siapa hobi benda tu sangat bisnes yang serius. Aku dapat belajar banyak benda. Bahawasanya dekat Jepun ni budak-budak kecil, perempuan umur 6 tahun, 7 tahun pun dia orang dah start main benda tu. Benda tu Gundam ni, yalah ini kita cerita aku pergi pasal Gundam ni, aku tengok budak-budak pun ada. Dan benda tu jadi bisnes serius dan harganya mahal-mahal, ada benda yang special. Itu pengalaman yang menarik lah aku pergi sana dekat Tokyo. Dekat sana juga ada Gundam Cafe. Yalah benda ni masa tu kita first time, aku dapat lalui benda-benda menarik. Dan satu lagi benda menarik dekat Tokyo yang aku pergi, aku adalah peminat
anime. Dan salah satu misi aku pergi tu sebenarnya aku teringin nak pergi tempat-tempat yang ada kaitan dengan Dragon Ball lah. Aku memang minat Dragon Ball. Aku ada pergi satu studio asal, original studio untuk Toei Animation Office. Okay dah. Okay, sekarang kita dekat Toei Animation Studio. Kita cuma perlu isi nama je country, so kita dapat sebagai visitor. Ya, bangunannya kita cubalah. Tak tahu. Okay, let's go. Okay, pengalaman aku pergi Toei Animation Office, dia ada jalan kita pergi tu, kita sama juga, kita kena naik beberapa local train. Kita tak dapat nak guna JR Pass, tapi local train tu pun sama juga, jarak daripada Tokyo Town tu lebih kurang setengah jam, 45 minit. Kita pergi Toei Animation Office. Kita selalu tengok Sailor Moon dulu kan, masa kecil-kecil tengok Sailor Moon, tengok Dragon Ball. Aku tak sangka aku boleh dapat pergi tempat tu. Pengalaman aku pergi ke Toei Animation Office. Okey, apabila kita sampai satu stesen, nama stesen tu Nerimaku. Oizumi Gakuen nama tempat tu. Kita nak pergi situ. Sebenarnya tempat tu bukan tempat pelancong pun. Orang jarang pergi. Jadi ada kebarangkalian, mungkin aku seorang kot rakyat Malaysia yang pernah masuk kawasan office tu lah. Sebab okey, masa hari kita orang sampai, kita tak ada guide ke apa. Kita cuma ada pamphlet. Kita cari Google studio tu. Kita pun tak tahu studio tu sebenarnya pelancong boleh pergi ke tak. Tapi yang aku tahu rupanya tempat tu sebenarnya macam office, macam kat Malaysia kita ada Wisma TV3 kan. Kita orang sampai situ, kita orang pergi situ. Daripada stesen tu, kawasan tu macam kawasan pekan lama, pekan kecil. Aku nak pergi memang tak ada idea. Nak cari Google pun masa tu kita punya handphone pun line tak ada. Nak tengok apa, jadinya kita jalan kaki, ikut kata orang, ikut naluri lah. Jadi pengalaman menarik kat situ. Aku terjumpa, kita orang dah tak ada cara, kita orang tanya orang, dia orang pun cakap, jumpa polis pun dia cakap jemput juga. Kita orang pun macam tak berapa tahu, tak berapa nak faham. Jadi kita tanya lagi, kita orang jumpa satu pasangan atuk dengan nenek. Untuk pengetahuan, Jepun adalah negara paling ramai orang tua dalam dunia. Jadi dia orang umur panjang, semua acik-acik dah, bongkok-bongkok. Jadi kita orang tanya, macam mana kita orang tunjuk lah, sebab dia pun tak cakap orang putih. Kita orang tunjuk, okey nak pergi sini. Dia cakap Jepun, tapi kita tak faham. Tapi dia hanya jom lah kan. Kita orang pun macam, alamak betul ke ni kan. Kalau kat Malaysia orang ajak jom aku pun takut. Tapi dia orang ni memang pakcik apa, kira atuk dengan nenek, takkan dia nak rompak kita. Aku pun selamalah ikut. Kita orang follow dia belakang. Follow 10 minit tak sampai, 15 minit tak sampai. Aku dah risau, cakap betul ke ni. Bila tengok dia asyik ajak, aku ingat biar betul nenek tua dengan makcik dia. Kita orang kena scam ke kan. Aku pun jalan je. Rupanya punyalah baik dia orang. Jalan-jalan tiba-tiba dia cakap Jepun. Dia tunjuk sebelah tu dah sampai dah studio Toei Animation. Jadi bila sampai studio Toei Animation tu, aku pun terkejut. Aku ingatkan dia satu studio yang besar. Rupanya dia bangunan macam bangunan Wisma kecil. Kalau Wisma TV3 tu lagi besar lah. Dia dalam pekan kecil. So sampai, aku rasa macam, wah betul makcik ni kan. Tak ada, memang rasa terharu lah. Dia orang kita cakap, oh terima kasih. Dia cakap Jepun, nampak tak, dia walaupun mungkin dia punya arah berlainan, tapi dia cuba tolong kita. Walaupun jalan tu setengah jam jalan kaki, tapi dia tetap membantu kita. Walaupun ada kekangan bahasa, tapi dia cuba layan kita sebaik mungkin. Studio ni, itulah dia, aku cakap studio ni dia kecil je. Dia macam Wisma TV3 ke apa, tapi dia tak besar sangat. Aku pun tak sangka yang cuma ada depan tu ada pondok pengawal. Rupanya dia tak ada tiket. Kita kena ambil pas.
macam orang cakap masuk TV3 kan, kena ambil PAS di pondok pengawal. Kita orang cuma ambil daripada pondok pengawal. Kita orang dapat masuk dekat office tu. Dia ada satu galeri, macam satu dewan. Dewan tu ada satu buku. Rupanya untuk masuk dalam tu kita kena tulis nama. Untuk tulis nama tu aku rasa macam terharu dan bangga jugalah. Apabila kita tulis nama tu, aku tengok nama aku dengan nama Yasmin, kita je ada. Lepas tu kita kena tulis negara. Jadi dalam buku tu tak ada nama, aku dengan Yasmin je nama berdua orang daripada Malaysia. Jadi aku rasa macam, wish, tak sangka pula aku sampai tempat macam ni kan. Jadi apa ada dalam galeri Toei tu? Dalam galeri Toei tu diorang adalah apa, sejarah-sejarah animation daripada tahun hitam putih, tak silap aku tahun 40-an ke apa macam tu lah. Jadi hitam putih, sejarah timeline dia sampai lah cerita-cerita terkini. Paling menarik sekali yang aku rasa teruja sangat, aku dapat tengok diorang display dalam kaca lukisan-lukisan asal untuk anime Dragon Ball, yang lukisan asal, draft-draft asal kan, lukisan asal Sailor Moon kan. Aku rasa macam wow, depan mata aku benda yang dilukis tangan tu dapat tengok. Bukan senang dapat tengok. Dalam tu lain-lain adalah kartun-kartun lain, tapi sebab aku rasa sangat gembira lah kan, sebab dah sampai tempat tu, dapat masuk, dapat tengok pula hasil-hasil Akira Toriyama yang memang aku teringin sangat nak tengok. Aku sampai kat situ rasa puas hati. Jadi kita boleh duduk tengok, adalah dia siarkan TV kartun-kartun lama tu kan, kartun hitam putih aku tengok. Okey lah, macam-macam pengalaman menarik kat situ. Jadi dah yang okey, baru aku teringat kita dekat dalam tu telah dinasihatkan. Aku pun memang tak dapat banyak footage sebab kita memang satu kesalahan mengambil gambar ataupun video di dalam tu. So kita diharamkan untuk ambil gambar dalam tu. Mungkin dia orang protect dia orang punya copyright lah. Tapi aku curi-curi jugalah ambil gambar sikit-sikit, mana boleh tahan kan. So kita dah jalan-jalan semua tu, kita pun pergi berehat. Berehat dekat situ dia adalah macam kawasan rehat dia, ada kafe. Kafe tu rupanya, kafe tu memang tempat rehat tu adalah office lah. Memang bangunan tu office. So kita nampak lah, kita tak kenal lah dia orang kan datang turun bawah, kita minum-minum. Tapi aku rasa sangat bertuah sebab dapat sampai kat situ. Dan memang satu pengalaman yang menarik dapat sampai Toei Animation Studio. Dekat situlah Toei Animation Studio. Aku tak dapat nak tunjuk gambar banyak sangat, tapi apa yang ada, itulah dia pengalaman aku di Toei Animation Gallery. Minta maaf, namanya Toei Animation Gallery dan Office. Dekat situ mungkin sekarang pun memang studio tu lepas aku pergi memang telah ditutup untuk orang ramai. Galeri tu memang dah tak boleh, dan itu menjadikan pengalaman aku tu sangat menarik pergi kat situ. Okay, next. Okay lah, kita cerita pasal pengalaman lain kat tempat sana. Kebetulan pada 2013, satu lagi bagi aku adalah pengalaman aku paling bertuah. Sebabnya pada masa yang sama, sebuah taman tema indoor dinamakan J-World. J-World ni dia sebenarnya Jump World. Jump World ni zaman-zaman dulu dia daripada majalah Jump, J-U-M-P. Dragon Ball apa semua tu daripada Jump lah, majalah Jump dulu diorang sebelum tu. Jadi dia buat satu taman tema. Taman tema tu 3 karakter penting yang famous dalam dunia anime ni. Satu Naruto, Goku dan juga Luffy. Luffy ke Luffy kan, One Piece. One Piece, Dragon Ball dan juga Naruto. Itu karakter penting yang di-highlightkan dekat dalam taman tema tu. Tapi apa yang paling special?
2013 tu sangat special sebab kebetulan masa aku datang tu adalah Science Fest. Maksudnya itu memang dah lah aku memang minat. Jadi Science Fest tu kira festival Dragon Ball lah. Dia memang highlight Dragon Ball dekat taman tema tu. Apa yang ada dalam tu aku rasa ada skill sebenar awan guling. Aku dapat masuk dalam Science Pod, kapal angkasa orang saya tu kan. Di setengah gambar, boleh tengok gambar. Memang adalah jumpa dengan maskot Goku, maskot Broly, Naruto. Jadi macam satu hari yang sangat menggembirakan. Lepas tu aku sampai dengan Science Festival. Dapatlah benda-benda yang limited, eksklusif untuk dekat situ je. Sampai hari ni aku ada simpan lagi benda-bendanya kan. Memang aku sangat bertuah lah. 2013 dapat pergi Science Fest. Taman tema tu nama dia J-World, berdekatan dengan Ikebukuro, iaitu tempat hotel aku lah. Kira jalan kaki je aku pergi situ kan. Tapi sayangnya taman tema tu telah ditutup pada tahun 2015 hujung tak silap. Dia telah ditutup secara rasmi. Sebabnya kita pun tak pasti. Tapi itu rasanya itulah perkongsian aku untuk kali pertama aku pergi Jepun, negara yang aku impi-impikan. Dan kali pertama pergi Jepun ada beberapa event menarik yang kebetulan aku berada di situ. Contohnya Global World Champion Gundam dan juga Science Festival. Jadi itu sangat pengalaman sangat menarik untuk aku dan juga Yasmin dalam mission memang impian kita orang ke Jepun. Alhamdulillah, masa kita dalam waktu kita pergi first time trip tu, percutian tu, kita 7 hari kita menggunakan JR Pass dan remaining 3 hari kita menggunakan pas harian. Pas harian tu kita boleh beli dekat stesen-stesen diorang. Diorang ni mudah aja nak JR station tu boleh beli pas untuk harian untuk JR. Masa tu harga dia lebih kurang RM25 sehari. Yang ingat dalam yen lah, 720 yen. Masa tu lah dalam 750 yen sehari. Itu waktu tu. Jadi itulah kita survive kita punya percutian pertama pergi Jepun 2013 dengan gembiranya. Walaupun kita baru lagi, kita tak tahu, kita sewa satu je hotel di Tokyo, tapi kita tetap rasa happy sebab pertama kali. Tapi macam-macam pengalaman yang menarik kita orang dapat waktu tu. Okey, nanti aku cerita next episode pula tentang Jepun, episode 2 bersama Syahril. Okey, thank you.